Okey, saya dah rekod. Memang suara ke? Ya betul, suara saya je yang ada. So korang boleh guna yang chatting sahaja. Okey Alright semua, so lagi 3 orang tu tak apa, kita tunggu. Jadi, assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih sebab korang hadir dan minta maaf kalau korang tertunggu-tunggu. So tahniah siapa yang dapat seat dalam ni, 1,000 orang yang terpantas. Make sure korang tak keluar, kalau korang terkeluar, confirm saya berkata boleh orang lain boleh masuk. First time tengok Zoom penuh dalam masa 2 saat, betul, first time. Kalau korang percaya memang first time lah benda ni akan berlaku. Okay So make sure korang tak keluar, kalau tak orang lain yang akan ganti korang. Macam saya kata tadi. Thank you. Penat try login. Tak apa, jangan risau. Laju teruk. Betul. Jadi korang pun dah merasa dah pengalaman ni banyak kali dah saya buat benda macam ni. So korang pun dah tahu apa jawapan dia. Alright, so malam ni saya nak ajar korang satu ilmu yang melibatkan cara-cara nak entry. InsyaAllah mudah sangat untuk korang. Saya ajar yang paling mudah untuk korang. Okay? So boleh tak saya dengar, saya baca komen korang, korang cakap korang ready. Saya nak dengar. Ready beramai-ramai. Kalau korang dah ready lah. Okay, ramai dah. 1,000 orang ready. 1,000 orang kena komen ready kalau boleh. So far suara saya okay Tak lag ke? Tak ada apa-apa masalah kan? Kadang-kadang lag sikit kalau komen berdesuk macam ni. Okay, okay cantik. So kalau lah lag, korang bagi tahu lag. Jadi saya nak remind lagi sekali sekarang ni. Saya nak bagi tahu awal. Saya tahu 1,000 orang ni susah nak handle dari segi korang punya chatting. Tapi siapa yang korang rasa serabut dengan chatting yang ada ni, korang klik yang dekat participant tu, dekat chat tu, ada tak button macam arrow ke bawah. Tekan tu, terus korang clear chat. Bukan clear chat lah, orang kata boleh show preview tu korang off kan. Show chat preview. Korang just off kan je, nanti dia akan hilang chat ni semua. Tapi nanti kalau korang nak onkan chat tu, korang on lah balik. Nanti kalau saya suruh buat macam tu, semua orang senyap je. Okey baik, so semua dah ready dah buku apa semua. Jadi malam ni kita nak ajar korang cara-cara nak entry yang paling mudah untuk korang, okey? So kita ajar cara ni insyaAllah just straightforward sahaja. Maksudnya ada ambil. Kalau tak jadi cut loss. Tapi insyaAllah apa yang kita ajar ni sangat mudah untuk korang lah. Okey, saya tengok ramai dah ready. Okey cantik. Alright semua. So bismillahirrahmanirrahim. Saya pun dah rekod jadi saya bolehlah mulakan kelas. Okey sekejap. Okey semua. So malam ni saya nak ajar korang satu teknik analisis yang dia advance juga tapi dia ada combination dua teknik. Tapi sebelum saya nak ke teknik yang dia ada dua teknik, saya akan ajar dulu. Yang kedua ni saya akan ajar seterusnya supaya korang faham part by part. Okay So just dengar je. Walaupun korang tahu, kena dengar. Okay, cantik. Semput. Cikgu tak semput ke malam ni? Tak semput. Alhamdulillah. Betul, suara ada. Tekan join audio dulu. Alright, baik. So sekarang ni kita akan mulakan ajar korang satu teknik dulu. Kita ada dua teknik tapi kita ajar satu dulu. Teknik engulfing dulu. Engulfing. Sebab teknik ni dia kena ada sokongan untuk teknik yang kedua ni. Baru complete setup dia. Jadi kalau kena dengar dulu engulfing ni, walaupun dah tahu, dengar je daripada awal sampai habis. Supaya bila saya ajar yang next teknik tu, bila gabung, korang tak salah marking yang engulfing ni. Engulfing ni normal. Ramai yang akan tersilap marking. Jadi kalau korang nak pakai teknik yang saya ajar ni, korang kena guna cara yang saya marking. Faham So far sebelum saya nak mulakan teknik ni, saya nak tanya korang. Ramai tak dalam ni yang tak tahu engulfing tu apa? Yang tak tahu je. Cuba korang komen, saya nak tengok. Berapa ramai yang tak tahu? Macam semua tahu lah. Okey, tahu sikit. Okey, bagus. Tahu sikit. Sebab saya boleh katakan 80% trader dia akan tahu. Engulfing ni sangat normal dan paling senang. Semua boleh, kalau niat chat, semua trader yang akan pakai teknik ni, engulfing ni. Alhamdulillah dah dengar tahu. Jadi siapa yang dah tahu, maksudnya dia dah lagi senang nak faham apa yang saya nak ajar nanti. Alright, so tak apa. Yang tak tahu, inilah masanya untuk korang tahu. Sampai bila lagi korang tak tahu, benda ni sangat penting tau.
Sebab apa? Benda ni yang kita akan melibatkan breakout setup. Engulfing dia salah satu breakout setup lah. Okay, so saya lukis sikit. Engulfing dia adalah breakout setup. Dan apa itu maksud engulfing itu sendiri? So maksud engulfing adalah candlestick kanan memakan candlestick kiri. Ini maksud dia, memakan candlestick kiri. Jadi saya akan lukis. Daripada saya tulis lukis contoh-contoh ni, saya tulis je lah, type lawa sikit. Candlestick kanan memakan candlestick kiri. Okey, faham kanan makan kiri. Selain daripada kanan, selain daripada memakan, apa maksud dia? Maksud engulfing, selain daripada memakan, menyelubungi. Lagi? Banyak jenis. Menelan, boleh. Breakout. Dia ada banyak maksud engulfing ni. Kecilkan sikit. Okey, lagi. Melumat habis. Macam-macam bahasa akan ada korang jumpa. Tapi maksud dia akan sama je. Menelan, menyelubungi, memakan, memeluk, membuka, membungkus. Semua dah keluar. Tapi maksudnya korang akan faham apalah maksud dia tu. Memeluk ke? Kan? So candlestick kanan makan candlestick kiri. Okay, so breakout salah satunya lah. Dia punya action dia. Saya akan lukis bentuk dia dulu untuk korang tahu. So sebelum saya lukis, saya kena remind korang breakout yang kita guna adalah breakout apa dia? Adakah breakout body pada body ataupun body pada shadow ataupun shadow pada shadow? Cuba korang komen. Okey, cantik. So korang pandai lah. So breakout kita adalah breakout body pada shadow. So ingatlah sampai bila-bila. Body pada shadow. Okay. So ingat yang ni. Jadi bila body pada shadow, shadow ni adalah candlestick yang kita pilih. Sama je. Candlestick pilihan. Body ni adalah candlestick yang kanan tu. Yang nak break yang shadow yang candlestick yang kita pilih. Maksudnya shadow ni adalah candlestick apa dia? Kiri. Yang body ni adalah candlestick kanan. Kanan makan kiri. Nama pun kanan makan kiri. Breakout kiri. Itu maksud dia. Jadi saya akan lukis satu contoh. Engulfing buy. So dengar dulu. Sebab kita nak kena fahamkan yang ni dulu. Baru next teknik tu korang akan faham. Engulf buy. Ataupun engulf bullish. Sama je. Engulf bullish. Apa makan apa? Buy ini. Buy adalah candlestick menaik. Bila candlestick menaik. Maksud buy ni. Bila korang gabung dengan engulf, sifat engulf adalah memakan. Kanan makan apa? Kiri. So kanan ni candlestick buy. Lukislah candlestick buy dulu. Candlestick buy. Makan candlestick kiri. Sebab dia sifat dia buy. So dia mesti kena makan opposite daripada candlestick dia. Iaitu candlestick merah. Ini maksud dia. Kanan makan kiri. Dan breakout kita body pada shadow. So shadow lah kita akan lukis. So maksudnya body sini yang kanan ni melebihi shadow yang kiri. So shadow yang bawah tak kisah pun tak apa. Tak tengok pun tak apa. Sebab kita tengok breakout dia ke arah atas. Bila breakout ke arah atas, bahagian atas ni yang kita kena fokus. Faham? So segala shadow yang ada bawah ni kita tak tengok. Melainkan kita nak guna sebagai marking-marking saja bolehlah. Sekarang ni kita nak pastikan bahawa adakah breakout dia guna body sini break pada shadow ke tak. Itu yang kita kena pastikan. Okay, faham? Faham tak? So ni kita panggil engulfing buy. Yang ni simple je. Kanan makan kiri. Dan ini kita panggil satu, ni orang kata type 1 kebiasaannya. So kita boleh panggil candlestick engulfing yang kita lukis ni adalah 2 candlestick sahaja. 2 candlestick. 1, 2. Faham? Apa maksud lebih daripada 2? Itu kebiasaan nama-nama macam engulfing blend yang korang sebut tu, betul tak? So saya akan ajar sekali. Itu pun kita akan masukkan juga dalam teknik ni. Engulfing blend.
Jadi engulfing blend dia buat candlestick engulf buy juga, tapi dia memerlukan banyak jenis candlestick buy ni, konco-konco buy semata-mata nak break satu candlestick merah saja. Maksudnya merah tu mungkin besar merah tu daripada yang kanan tu. Kebiasaan yang dimakan ni dia berada di kiri. So kita lukis panjang sikit. Fokus So ni candlestick merah dimakan oleh candlestick buy. So mungkin ada banyak, dia tak kisah berapa banyak pun, tapi dia kena lebih daripada 2 nilai dia, lebih. So kita lukis contoh. Kita ambil lah banyak sikit. 1, 2, 3. Tak kisah berapa banyak. Maksudnya bila ada banyak tu, itu maksud saya tak kisah berapa banyak. Yang penting dia break higher shadow yang kita dah marking ni. Dia perlukan banyak konco-konco semata-mata nak break satu je. Let's say lah dekat pertengahan jalan tu ada yang macam ni satu. Tetap kita tak tengok merah ni, kita tengok yang ni juga. So sampailah kita tunggu dia betul-betul break. Let's say tiba-tiba sebelah ni tiba-tiba dia fly baru dia break. Tu contohlah sebagai contoh. Sebab kebiasaannya kalau korang tengok engulfing saja. Tapi kalau korang belajar dengan saya, korang akan pilih pemilihan candlestick yang mana dia tak pernah buat breakout dulu. So macam ni, apa yang saya ajar hari-hari dekat live forecasting TikTok, inilah kita pilih candlestick yang ni. Sampailah di break. So segala apa yang ada engulfing sell buy dalam ni, kita tak ambil sangat setup dia dan kita tahu setup asal kita berada di luar. Semua setup yang berada dalam dia akan sideways sahaja. Sideways ataupun dia akan main-main je lah dalam tu. Faham? So kita dah nampak bahawa shadow sini dah di break oleh body sini. Maksudnya body melebihi lah daripada shadow. Inilah kita panggil engulfing buy lebih daripada 2 candlestick. Kebiasaan orang panggil ini adalah engulfing blend lah. Engulf blend. Saya tunjuk ni supaya korang nampak dululah bentuk-bentuk ni. Faham Perlukan banyak konco-konco nak break satu sahaja. Yang ni perlukan satu sahaja untuk break satu. Itu je. Ni contoh banyak saya lukis. Kadang-kadang 2 saja nak perlukan break satu. Ada 3. Okay So far faham ke tak faham? Cuba korang komen. Jadi kalau korang tanya, dominant bukan limit 3 ke apa? Itu teknik yang korang pakai. Jadi kalau korang nak faham cara saya, korang ikut apa yang saya ajar. Boleh tak? Kejap ada dominant lah, kejap ada macam-macam. Teknik yang korang sebut memang lain. Sebab SOP dia lain. Kalau korang belajar dengan saya, ikut cara SOP yang kita ajar. Okay So fokus, jangan leka, kita dengar je sampai habis. Boleh? Jadi kita akan ajar korang semua time frame apa nak pilih, sesuai untuk guna sebagai apa. Semua tu belum part ni lagi, jadi kita ajar. Just nak bagi korang briefing apa sebenarnya engulfing yang korang kena fokus. Okay dengar je. Kosongkan minda, betul. Bila masuk dalam ni, maksudnya korang tengah reset otak korang, korang belajar apa saya ajar dulu. Kalau korang campur-campur teknik, ada indikator lah, sekejap teknik ni lah. Percayalah cakap saya, hujung nanti korang still blur. Okay Clear? Betul. Alright. Okay, so kejap. Jadi saya nak tanya korang beramai-ramai, berapa orang dalam ni dah faham apa saya tunjuk sekarang ni? Engulfing buy dulu. Betul tak? Betul tak? Faham tak? Betul ke tak? Tiba-tiba je betul ke tak? Okay, mantap. Faham cikgu? Alhamdulillah. So bersyukurlah korang cepat faham. Alhamdulillah. Seronoklah bila korang cepat faham. Jadi, siapa yang tak tahu tadi, saya harap korang faham. Engulfing buy dulu. Saya tunjuk contoh satu untuk engulfing buy lah. Entry apa semua jagilah. Kita just tunjuk contoh dulu dekat chart. Okey semua. So, korang nampak chart tak dalam ni? Ada chart. Nampak tak ada chart? Kalau nampak, komen nampak. Takut korang tak nampak nanti. Okey, mantap. So, ramai nampak chart. Jadi, kita akan ajar korang tunjuk contoh satu. Sekejap. So, kita akan cari. Okey, kita mulakan daripada atas lah. Daripada atas ni. Lepas tu, di satu persatu lah. Kita tengok satu persatu. Okey. Alright. So, daripada atas dia menaik. Kita sekarang nak cari engulfing cell. Engulfing cell. Engulfing cell adalah candlestick cell memakan, dia ambil sifat memakan ni
kiri, makan kiri. So dia ada kiri lah kat sini kosong ni. Kanan makan kiri. So itu kita tambahlah supaya korang nak fahamkan benda ni. Enggafsal sifat dia menurun. Tapi sekarang ni yang kita tengok adalah sifat yang kita nak pilih menaik. Betul tak? So kita perlukan engulfing cell untuk batalkan dia. Jadi kita cari dekat mana dia tempat yang paling betul untuk kita pilih sebagai engulfing. So korang tengok satu persatu. Okay. Jadi korang nampak tak? Ada tak engulfing dekat kawasan sini? Engulfing cell. Ada tak? Ada kan? Tapi dekat mana satu yang sebenarnya kita nak marking ni? Mana satu candlestick yang dimakan? Sebab kebiasaannya orang yang selalu tersilap cari engulfing adalah dia tersilap pilih candlestick yang dimakan. Okay. So kita tengok balik satu persatu. Antara candlestick yang dimakan kat situ adalah candlestick bullish. So korang cuba kira berapa candlestick bullish yang ada kat situ ataupun candlestick buy dekat situ ada berapa banyak kat situ. Pandai. So kita akan nampak satu candlestick buy, dua candlestick buy. Sebab engulfing cell dia perlu makan candlestick buy. Baru betul. Dia tak boleh makan candlestick sell. Jadi sekarang ni kita tahu candlestick sell tu makan candlestick buy. Makin candlestick buy dulu. Dekat mana candlestick buy yang sepatutnya kita pilih. Antara nombor 1 dan nombor 2 yang buy ni, mana satu kita pilih? 1, 2. Jadi korang kena pilih betul-betul. So ada yang kata nombor 1, ada yang kata nombor 2. Okey, jadi jawapan dia adalah nombor 1. Kenapa bukan nombor 2? Itu yang saya nak ajar korang. Nombor 2, bila korang marking nombor 1 dulu ataupun nombor 2, yang hari-hari saya buat live forecasting dekat korang, saya suruh marking dekat mana, marking kat mana kan. Kita tengok dulu, dekat mana waktu dia sampai dekat atas ni, first time dia sampai dan dia tak pernah buat breakout dulu. So, bila kita naik ke atas, ini yang first time sampai, bullish ni, marking atas, marking bawah. Atas dan bawah dia dah break ke belum masa ni? Atas dia dah break tak? Tak ada. Bila atas tak ada break oleh candlestick bullish lain, dialah bullish waktu ni dekat situ. Dialah yang kita kena marking analisis. So kita tak boleh marking bullish yang lain. Selain daripada bullish ke atas tiba-tiba dia break. Dia siap ke atas ni, baru kita pangkah ni pilih candlestick ini. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni kita tak nampak satu pun bullish yang break kita marking sekarang. Ini bullish tapi di dalam. Tak boleh. So bila tak boleh ni, inilah kita akan pilih sebagai candlestick yang dimakan. Faham ? Betul. Kalau korang masuk hari-hari forecasting saya, korang akan faham benda ni. So marking dekat sini. Bila korang pilih itu sebagai candlestick korang, so korang nampak break ke tak break? Break bawah. Bila break bawah, kita akan cakap dia lah engulf cell. Tapi jenis yang banyak candlestick makan satu. Ada 1, 2, 3 candlestick merah semata-mata nak makan satu candlestick buy. Inilah kita panggil engulfing cell untuk yang jenis blend. Blend engulfing. Faham? So ini untuk engulfing cell lah. Kita cari satu engulfing buy pula. Nak bagi korang tak confuse lah lepas ni. Pemilihan candlestick sangat penting. Okay, so kita tengok apa lagi ada. Masa dia turun pula. Alright, so masa dia turun, dekat kawasan ni ada tak engulfing buy? Cuba korang komen. Ada, tak ada, ada, tak ada. Okay, ada yang kata ada yang kata tak ada. Okay, so jawapan saya adalah ada. Tapi adakah dia engulfing yang kita nak? So korang kena tengok satu persatu. Sejak dia turun, marking dekat mana first time masa dia turun tu, kat situ paling dia punya candlestick first time sampai tapi dia tak pernah buat break. So korang marking dekat candlestick yang merah dulu sebab dia lah first time sampai area situ. So ambil daripada merah high shadow dan lower shadow. Korang cuba komen dekat saya. Ada tak dia buat breakout atas atau bawah? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya candlestick ini tak bagi apa-apa breakout lagi. Itu maksud dia. Tapi dalam ni ada engulfing buy. Ada engulfing buy. Tak jadi juga. Dia turun balik. Ada engulfing sell. Naik. Ada engulfing buy balik. Turun. Engulfing sell. Oh, engulfing sell balik. Tak ke pening.
So bila korang silap pilih candlestick, benda ni yang akan biasanya berlaku. Sideway. Dan sekarang dia repeat balik. Lower shadow, ada engulfing buy, engulfing buy. Tapi dia tak bagi decision. Susah sangat nak break candlestick ini. Dah berapa banyak candlestick, itu pun tak break lagi. Faham? So itu maksudnya pemilihan candlestick kena betul. Faham itu contoh lah. Sekadar contoh untuk korang. Ini kita just nak fahamkan korang macam mana cara nak pilih engulfing, candlestick apa semua. Itu yang terbaik kalau korang fokus betul-betul. So kalau korang silap, susahlah nanti korang nak marking. Kalau atas ni masa dia naik, candlestick yang dia tak pernah buat breakout adalah candlestick paling atas ni lah. So bila dia break, oh dah break. So inilah kita panggil engulfing sell yang jenis blend lah. Ada 3 candlestick, semata-mata nak makan 1 candlestick sahaja. Faham Baru sekarang faham betul. So jangan tersilap candlestick. Kebiasaannya kalau korang tersilap candlestick sebab dia bertindir-bertindir. Okay Dan benda ni tak boleh sesuka hati pakai. Korang nampak terus sell, nampak breakout terus buy. Benda ni lah yang saya kata kalau H1 sampai M1 kita pakai untuk apa kawan-kawan? Cuba korang komen beramai-ramai. Apa yang kita pakai? Untuk apa? Saya nak 1000 orang ni komen beramai-ramai. Kita baru sampai first part. Kita tak sampai next part yang kita nak ajar yang keseluruhan combination tu. Betul. Untuk entry sahaja. Jadi cara entry ni korang boleh pakai cara yang macam ni lah. Yang saya ajar breakout tadi. Engulfing tu sama macam breakout. Tapi ikutlah direction. So kalau H4 buat apa? Sell follow arah. Carilah setup breakout dekat low time frame macam ni. Okay satu persatu. So kalau M1 dia akan laju profit tapi dah settle cepat. So H1 dia akan buat tapi dia akan profit. Maksudnya dia akan lambat sikit nak bertukar arah. Dia ikut masa. Kalau saya ajar grup student saya, dia akan ajar beri dari segi masa, time movement. Teknik yang masa untuk dikena pasti. Berapa lama dia boleh profit, ketahanan profit dia berapa lama apa semua. Itu saya ajar dalam grup FTT je lah. Tapi yang ni pun dah boleh buat duit. Just fokus apa yang kita share. Lama pun free. So korang jangan expect lebih daripada apa yang kita ajar. Yang ni pun dah lebih banyak dah sebenarnya korang dapat. Okay Alright, so faham tak contoh yang saya dah tunjuk tadi? Kalau faham komen, saya faham beramai-ramai. Jadi kalau korang ngantuk, korang standby kopi dan apa yang patutlah. Takut korang tertidur je lagi. Mungkin suara saya korang buatkan korang tertidur. Okey, jadi sekarang ni memandangkan ramai dah faham engulfing yang jenis yang saya cakap ni. So saya nak bagi tahu korang, memandangkan ramai yang tanya pasal intake baru-baru ni. So saya dah decide dengan admin saya akan open intake mungkin dalam ini berapa bulan? 20 hari bulan. So mungkin minggu depan. Jadi korang ramai tak dalam ni yang rasa kita patut open minggu depan? Kalau kata ramai yang nak, kita akan open. Tapi kalau tak ramai, kita akan tak consider lah maksudnya untuk open tu. Okay. Open, okay baik. So kalau ramai kata open, saya akan decide satu tarikh. Berkemungkinan tarikhnya dalam this week bila hari Senin je saya tengok. Mungkin 25 hari bulan saya akan decide untuk korang. 25 hari bulan kita akan buat intake lagi sekali. Sebab saya last month pun 25 hari bulan juga. Kalau 25 hari bulan ni saya ada hal mungkin kita akan drag sikit lah. Ni secara bertulis. Jadi saya akan confirmkan balik. So untuk orang yang tak tanya dan tak tahu berapa modal kebiasaan student FTT saya dia join. Korang dah tahu dah berapa yuran dia. Kan? Yuran yang kita charge adalah RM 330 berapa? Bulan lepas 334. Bulan ni saya akan naik 335 pula. Sikit je naik. So ni untuk intake yang Ogos. Jadi kalau korang tak nak terlepas peluang benda ni, korang boleh masuk. Sebab last intake yang saya boleh open bulan 9 saja. Bulan 10 saya dah tak open dah. Kan saya kata itu. Bulan 10 adalah bulan yang mungkin dah saya tak buat dah forecasting apa semua, kira dah last lah. Jadi saya ada 2 bulan dengan korang. So korang boleh appreciate dan ambil masa peluang ni semua. Sebab korang tak akan belajar semua benda ni dekat tempat lain. Kita akan ajar korang 10 technical analysis advance. Ni sekadar briefing awal lah. 10 technical analysis. Maksudnya advance sajalah kita ajar korang. Saya tak ajar basic. Melainkan kalau ramai request akan open satu basic punya kelas sahaja. Okay,
Betul. So, korang agak rugi kalau korang tak appreciate benda ni. Sebab student saya ramai yang dah boleh buat duit modal 300 lebih. Tapi dia punya profit tu tak payah cakap memang beribu-ribu USD. Yang baru-baru ni 2 hari lepas ada 100k USD profit. So benda tu memang datang betul-betul depan mata korang. Memang benda ni mungkin akan jadi peluang untuk korang menjadi seorang financial freedom punya trader. Berapa hari bulan cikgu? InsyaAllah 25 hari bulan. Ni saya just bagi tahulah, mungkin akan berubah kalau saya semak balik tarikh saya. Saya akan confirmkan balik nanti. Tapi saya remind awal-awal lah dalam ni. Okey semua. So itu sahaja untuk kita pesan dekat korang bulan ni punya intake. Berapa lama? Okey, lupa nak bagi tahu. Kita akan ajar korang dalam tempoh 2 hingga 3 bulan untuk habiskan semua silibus. Make sure 2-3 bulan ni korang fokus sehabis baik. Dengan harga yang macam ni lah. So agak rugi kalau korang rasa mahal. Better tak payah join. Saya cuma bagi tahu dekat orang yang betul-betul nak masuk betul-betul. Okey betul. So ramai yang kata berbaloi sebab dia orang, saya tak kenal sesiapa daripada dia orang ni, tapi dia orang kata berbaloi. So maksudnya dia orang tak tipulah. Benar tu, ilmu padu cikgu tak rugilah ikut kelas intik, betul. Okey cantik jadi kalau korang nak belajar lebih, nak lagi faham apa yang focusing saya cakap hari-hari tu lagi jelas, nak faham, masuklah kelas. Betul. Intake April. Okey mantap. Intake April dah paling lama dah. Ilmu free pun profit, betul. Okey semua, so itu sahaja untuk intake. Jadi saya nak sambung lagi sekali apa yang kita nak ajar tadi. Alright, so dah ready ke belum? Kalau dah ready, komen saya ready. Saya minum jap. Okey, jadi saya tengok tadi ada orang kata newbie boleh masuk ke? So newbie tak ada masalah untuk korang hadir dan masuk juga. Boleh, tak ada masalah sebab apa yang kita ajar ni bahasa dia sangat mudah untuk korang faham. Kita tak sebut bahasa complicated lah. Alright, so memandangkan saya dah ajar korang engulfing. Okey, dengar. Jangan tak dengar Dengar sampai habis. Engulfing dah ajar. Engulfing type 1, type 2 lah. Maksudnya type 1 yang jenis 2 candlestick. 2 candlestick tu yang engulfing buy yang 2 candlestick kan. Type 2 dia ada engulfing blend. Maksudnya dia lebih daripada 2 candlestick. Dia lebih daripada 2 candlestick. Maksudnya type 2 ni konco-konco pandai. Korang memang bagus lah. Korang asyik ingatkan saya je. Konco-konco. Type 1 ni dia seorang-seorang je. Dia je 2 candlestick je total. Type 2 adalah konco-konco. Dan make sure korang kena tahu engulfing kita ada 2 jenis. Engulfing buy dan engulfing sell. Engulfing sell. So korang kena ingatlah sampai bila. Dan sekarang ni bila korang dah pandai teknik ni, kita akan gabung dengan teknik satu lagi, iaitu teknik apa? Cuba korang teka. Bila gabung benda ni, insya-Allah boleh buat duit. Sebab benda ni sangat straightforward, senang sahaja. RMSM kan? Combo apa tu? Combo apa? Engulfing solid kan? Engulf kita dah ajar, double engulf kita dah ajar. Harami, engulf solid. Tak ada sebut lagi ni, saya tak nampak lagi. CM bukan, engulf fail bukan, super engulf bukan. SND bukan. Fibo, Doji bukan. Breakout, Power Rangers bukan. Time movement bukan. Alright, so saya jawabkan untuk korang. Mungkin ada jawapan yang betul tapi saya tak perasan. So jawapan dia adalah kita akan gabung dengan teknik HNS. HNS. So ini adalah teknik yang paling bosan. Betul tak? Cuba korang komen. Bosan tak teknik HNS ni bila saya sebut? Bosan tak untuk korang? Shampoo. Oh ada shampoo. So siapa yang newbie ni, korang akan nampak macam shampoo lah, head and shoulder tu. Oh patutlah ramai yang first time dengar. Okay, head and shoulder ni maksud dia adalah head and shoulder. Tak apa, yang tak tahu tak apa. Yang tahu tu confirm dia tahulah benda. Ramai tak tahu, serius lah. Head and shoulder. Oh kalau tak tahu saya kena tekankan sikit lah HNS ni. Okay, HNS ni dia lebih kurang macam setup QM yang korang biasa sebut tu. Tapi QM ni dia ada beza dia sikit dengan HNS lain sikit. Nanti rasanya kalau tak payah explain tak apa. Yang tu sangat simple. Beza dia tu just bentuk pullback dia je berapa beza jauh dia. Okay.
Baru dengar? Okey, so tak apa. Okey dengar Alright, cantik. Jadi kita akan gabung engulfing ni dengan HNS ni. Macam mana nak gabung? So korang kena dengarlah sekarang ni. Cikgu RM335 atau 335 USD. RM ringgit je. Kita tak minta USD. Kalau USD mahal, baik minta ringgit. Okey sangat. Semua orang mampu. Maksudnya semua orang boleh ada peluang untuk belajar ilmu yang free sahaja. RM je cikgu tak kejam betul. Saya tak minta lebih pun. Sebagai syarat untuk korang betul-betul fokus dan waktu belajar tu je. Maksudnya bila saya buat kelas, korang masuk. Kalau saya bagi free, tak semua orang akan masuk kelas tu. Bukan sekarang, jangan PM saya. Saya tak reply nanti. Sebab chat saya pun dah 3,000 orang saya tak pernah reply lagi. Sebab ramai chat saya yang chillax tu. So nanti kita akan bagi admin kita reply untuk korang. Tapi bukan masanya waktu 25 hari bulan. Okay, so fokus saya akan ajar korang apa SOP yang untuk HNS combo ni. So ni adalah HNS combo engulf. Malam ni lah kita ajar. Okay, fokus. So dah tahu engulf, bagus. Sekarang ni wajib tahu apa itu HNS yang biasa yang korang kena baca elok-elok. Kadang-kadang kita HNS pun salah baca, tersilap baca. HNS dia ada dua jenis. HNS by dan HNS cell. Jadi saya nak tanya korang, kalau HNS buy kita dekat mana? Biasanya kita beli dengan harga yang apa? Boleh tak? Pandai. So kita akan beli dengan harga yang murah ataupun low. Buy at low, sell at high. Jadi dalam charta kita tu, chart kita, trading view kita, MT4 kita, ada line chart. Betul tak? Line chart ni semua. Ini kita panggil line chart. Lagi satu ada candlestick. Lagi satu ada bar chart. So kita tak pernah pakai bar chart. Kita pakai line chart, candlestick sahaja. So itu yang kita ajarlah. Dan line chart ni lah kita akan guna untuk kita baca HNS kita. Faham? Jadi saya akan tunjuk. So satu persatu. Kenal dulu apa itu HNS. Buy at low. Low. Sebut je low. Kita akan bermulakan marking dengan low. Bucu low. Bila dah ada low, dia kena buat next step dia. Kalau buy HNS SOP dia low, high, lower low, higher high. Hafallah formula ni sampai bila-bila. Faham yang ni baru faham combination engulfing. Tak faham ni susah sikit lah sekejap lagi. Ada recorded, jangan risau. Okay, so low, high, okay, low, high, lower low, higher high. So lower low, higher high. So kita ada bucu. Bucu kita, bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga, bucu yang keempat. Higher high. So fahamkan yang ni? Betul, ni formula dia. Jadi kalau untuk sell at high, bermula dengan high, low, higher high, lower low. Ni maksud dia. High, low, higher high, lower low. Hafal sampai bila? High, low, higher high, lower low. Inilah bentuk pattern chart. Bentuk-bentuk chart yang biasa kita akan jumpa. Inilah bentuk dia. HNS disebut sebagai setup breakout juga. Breakout setup. So engulfing breakout setup juga. HNS breakout setup juga. So bila breakout setup maksudnya korang akan dapat makan lebih sikit lah daripada entry rejection. Okay Faham tak part ni? Contoh bentuk dia. Ini bentuk yang korang kena hafal. Faham tak bentuk yang ni? A dan B. Hafal ni je. Kalau sell high, low, higher high, lower low. Ini adalah formula dia. Okay, faham So
Okay, so dah faham macam ni, bagus. Jadi persoalan dia, korang akan tahu sebenarnya HNS ada banyak bentuk, betul tak? Ini first bentuk yang pertama. So, bentuk yang pertama saya lukis contoh. Low, high, lower, low, higher, high. Ini contoh lah. Low, high, lower, low, higher, high. Nombor satu yang saya pakai sekarang lah. Nombor dua adalah ini HNS juga, tapi nombor 2, betul tak? So kita tak pakai dalam yang sekarang ni yang kita ajar, kita tak pakai yang bentuk macam ni. Pernah tak jumpa macam ni? HNS bentuk macam ni. Kadang-kadang macam ni. Ada tak pernah? Yang biasa korang belajar kat Google ke apa. Ini pun HNS juga. Tapi kita tak pakai nombor 2. Kita pakai nombor 1. Lagi satu. Pernah tak pakai? Nampak kan? So, kita ada 3 jenis HNS. So, tak pakai, pakai nombor 1. Jadi, kalau korang tanya, ni bukan HNS cikgu. Inilah HNS, inilah nombor 3 HNS. Betul, semua ni HNS. Tapi yang kita pakai sekarang ni nombor 1. So, ingat siapa bila, okay? Jadi, kalau ada orang tanya saya, ini bukan HNS, bukan HNS. So, korang tolong jawabkan untuk saya. Terima kasih banyak. Pernah nampak kat market? Betul. Jadi, ini untuk jenis-jenis HNS yang korang jumpa kat market. Nombor 1 kita pakai, yang lain kita pakai. Jadi apa beza pula HNS dengan QM yang biasa korang selalu pakai, Quasimodo? Dia sama bentuk Quasimodo dengan QM, tapi perbezaan dia lain sikit. HNS dan juga QM. Okay. So, nak tahu ke tak nak tahu? Kalau nak, korang komen saya nak. Okey, ramai. So, bila korang dah tahu apa yang saya ajar ni, barulah korang nampak beza dua perkara ni. Kalau tak, korang akan kerap cakap, oh ni QM lah cikgu, oh ni HNS lah. Korang masih tak apa beza. Dia tetap QM, dia tetap HNS. Tapi dia ada perbezaan dia juga. So, beza dia adalah kenapa saya keep on bagi tahu ini adalah HNS. Saya tak sebut satu QM pun dalam syllabus standard yang saya ajar dalam grup student saya. So, jawapan dia adalah, dua-dua ada bentuk yang sama. Contoh saya lukis high, low, higher high, lower low. Okay, so kita akan sell at high lah maksudnya. Sekejap. High untuk kita sell. Sekiranya kita pilih high nombor 1. High, low, higher high, lower low. High, low, higher high, lower low. Sekejap Okay. So QM pun sama. High, low, higher high, lower low. So dia ada persamaan yang sama. Beza dia adalah QM sekali dia buat bentuk ni, inilah bentuk QM. Maksudnya dia kena pullback on the spot. Kita akan panggil QM. Tapi untuk HNS tak semestinya dia on the spot pullback. Kadang-kadang HNS ni akan buat bentuk yang macam ni. Sorry lambat sikit. Okay, sekejap. Saya pakai contoh yang biasalah. Okay, so HNS dia buat bentuk high, low, higher high, lower low. Tapi dia tak ada pullback. Dia buat low, main-main. At the end dia baru pullback. So dia masih consider sebagai HNS. Tapi Quasimodo dia berbeza. Quasimodo adalah dia kena directly pullback. Pullback terus. Tak boleh delay macam ni tanpa pullback langsung dekat high. Itu maksud perbezaan dia. Tapi bentuk dia tetap sama. Tetap sama. Perbezaan kefahaman dia je berbeza. Jadi saya tak salahkan korang kalau korang kata bentuk ni sama, tapi saya tetap boleh kata kefahaman lebih dalam dia akan berbeza kat sini. Faham Clear? Betul. So retest tetap HNS. Walaupun HNS ni terus pullback, tetap kita panggil HNS je terus. Tak perlu nak tukar QM lah apa. Korang just satukan nama sahaja HNS. Kalau korang satukan nama korang HNS, korang tak pening. Kalau korang campur-campur sekejap QM, kejap HNS, nanti korang pening. Especially newbie kita. Kawan-kawan kita yang newbie, HNS pun dia tak tahu. Jadi kalau korang sebut QM, mungkin dia double tak tahu. Jadi korang tolong dia orang, korang cakap HNS pun dah cukup. Betul. Lagi-lagi kalau korang tambah QM, L lah, QM, R lah, apa lagi? QM King ke? Lagi
lagi orang pening. Kalau saya HNS, tak ada pun saya cakap HNSR, King, L, apa lagi? Z, semua tak ada. Kan? C1, betul. So, saya tak sebut semua tu, jadi better korang ikut apa yang kita ajar. Just directly ikut. So, dah faham ke belum? Part ni, saya belum ke part asal kita yang combination. Okay, simple, betul. So, apa yang saya ajar ni, sebenarnya korang kena tahu yang saya sebenarnya niat saya nak mudahkan korang. Saya tak nak korang susah dekat market nanti. Maksudnya, dekat dunia trader ni, bila korang berborak antara trader yang lain, korang akan pening waktu tu. Okay. Alright. So, barulah kita akan jelaskan apa objektif kita nak ajar, teknik apa yang kita nak ajar sebenarnya. So, memandangkan korang dah clear apa itu HNS, dah clear. Engulfing dah clear. Barulah kita ajar korang apakah combination. So, combination adalah first adalah wajib cari HNS dulu. Nombor 1. Ingat ni SOP saya tulis ni. HNS terdiri daripada buy atau sell yang tadi tu lah saya tulis. Ni adalah tak kisah. Kita akan pakai ni untuk cara-cara entry daripada H1 sampailah M1. So jangan ambil kat high time frame lah. Saya tak recommend sebab high time frame korang pakai teknik macam saya berkata dekat forecasting. Itu sangat terbaik. So kalau saya kata ini untuk low time frame, maksudnya kita boleh guna cara untuk kita entry lah nanti. H1 sampai M1. M15 boleh, M30 boleh, standard size zone yang sesuai lah. Kalau M1 boleh tapi terlalu pantas, terlalu laju. So korang ambil standard lah daripada H1, M15, M30 tu dah cantik lah. M5 okey lah, bolehlah consider M5. M1 terlalu laju. Betul. HNS wajib guna line chart. Okay, bila korang dah cari HNS, contoh HNS ni kita ambil HNS sell. High, low, high, lower, low. Hafal dulu. HNS sell dalam kepala lukis high sebab sell at high. High. Sebab kita cari HNS sell lah sekarang ni kan. So terus on the spot. High, low, high, lower, low. Entry kita adalah dekat high. Sebab kan sell at high. So tunggulah pullback dekat high. Sell at high. Tunggu dia pullback. Naik, 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 naik. Waktu inilah kebiasaannya korang akan entry. Betul tak? Okay. Okay, cantik. So, jadi bila sepatutnya kita akan cari entry kat sini, so kita gabunglah dengan engulfing yang paling selamat untuk korang. Engulf. Engulf yang saya ajar sama ada dia buat type 1 ataupun type 2 yang konco-konco tu. Lama. Okay, cantik dah. Faham? So, ada engulfing dekat time frame yang sama. Contoh korang pilih time frame M15 sebagai HNS korang. HNS ni M15. So pullback dia nak sell, tunggu another confirmation breakout yang baru M15 buat sell juga. Sell breakout. Sell breakout yang dimaksudkan adalah engulf sell. Sama ada engulf sell itu adalah type 2 ataupun type 1. Okay. Betul. So SM, RM. Tapi yang ni kita ajar directly HNS guna engulf saja. HNS campur engulf. So fokus yang ni dululah kalau boleh. Nanti kalau kau campur yang lain nanti korang pening. Sabar dulu. Bagi habis topik ni. Nanti dah at the end of the topic, korang dah tak kisah nak gabung ke semua teknik yang korang boleh belajar. Yang korang dah belajar lah maksud saya. Okay. So ini contoh HNS. Bila dah ada, nak pullback tu tunggu dia buat engulfing. Ada baru entry. So let's say dia buat engulfing sell kat sini. Candle buy dimakan oleh candlestick sell. Kan dah jadi engulfing sell. So ini shadow dia. Sell, risiko korang adalah dekat engulfing tersebut. Cut loss. Ni paling selamat lah untuk korang cari risiko korang. Break, cut loss tak perlu fikir dah. Tak break, profit dalam tangan. Faham? So that's why korang campur benda ni, guna direction korang. InsyaAllah korang akan dapat profit. Kalau korang tak ikut direction, susah sikit lah. Cikgu tak ajar SND? Betul. SND kita tak ajar lah. Okay. So sekejap lagi kita akan bagi contoh tapi saya ajar teori dulu. Nak bagi korang clear. So ini contoh engulfing sell, HNS combo sell. HNS combo sell kita dah ajar.
HNS plus engulfing convo dia. Cell punya, setup cell. So contoh tadi high, low, high, lower, low. Okay, lower, low dia dah buat. So tunggu dia punya pullback. Naik. Pullback kita mesti dekat high. Kawasan high. Sebab kalau korang marking kat sini, bucu ni akan ada satu candlestick. So yang penting dia pergi reach dekat candlestick tersebut lah. Okay Off chat cikgu, pening lah. Okay. Boleh lah saya off sekejap je. Okay, saya off kan. Okay, dengar So bila kita dah marking dekat sini, dia mesti ada sebahagian pullback tu berada kat kawasan sini. So tunggulah waktu sampai kawasan situ. Sebelum entry, tunggu another breakout baru, engulfing, time frame yang sama. Engulf cell. Let's say kita pilih ni setup M30 contoh. HNS M30 plus engulf cell M30 juga. Tak perlu tengok low time frame lah apa semua. Just pakai time frame yang sama je pun dah okey. Kan saya kata tadi awal, ini adalah teknik straightforward yang semua orang boleh faham dengan mudah. Dan make sure jangan salah marking. Kalau dah HNS sell at high sinilah. Janganlah korang marking kat low tiba-tiba. Janganlah marking kat high. Janganlah tiba-tiba makin dekat lower low. Salah, terbalik. Dan make sure sebelum dia buat lower low ni, dia wajib break dulu kat sini. Kadang-kadang korang punya lower low tersilap. Tak break, korang consider low low. Yang atas ni sebelum dia cipta high, dia wajib melebihi high. Kawasan high kat sini, bucu high. So ingat tu sampai bila ni just teori, jadi kita tunjuk contoh. Dan take profit korang bila korang dah sell kat sini. Macam saya ajar korang, take profit kita dekat mana? Sama jawapan dia. Tetap kalau kita sell, take profit kita dekat SM. SM adalah tempat-tempat rejection. Korang boleh pilih time frame apa untuk korang nak untuk take profit. Nak pantas M1 sampai M5. Nak pantas M1 sampai M5 lah kalau korang nak pantas. Nak lama sikit tapi layan float. M15 sampailah H1. Ni layan float sikit lah. Nak lagi layan float swing. H4 sampai daily. Itu pun kalau pergi. Maksudnya nak pergi tu bukan senang H4 ni 1 jam, 1 candle H4 4 jam. Boleh tentu directly 1 candle H4. Mungkin berpuluh-puluh H4 ke ataupun ada 10 H4 ke. Kita tak pasti benda tu. Lambatlah proses dia. Baik korang ambil take profit berhampiran dulu. Nama pun H1 sampai M1 untuk entry. Tak sesuai lah untuk korang swing. Melainkan setup H4 macam contoh H4 buat follow arah breakout sell. Tak apalah nak betul-betul cari sell tu hold sikit. Okay faham? So itu contoh untuk kita punya sell. Jadi candlestick yang buy pula. Setup buy, HNS untuk buy. HNS buy combo dengan engulf buy. Engulf ni tak kisah engulf solid ke apa. Yang penting engulf tu dia kena body breakout shadow. Ingat tu sampai bila. Saya tak sebut engulf solid. So maksudnya engulf biasa boleh pakai. Engulf buy. Jadi lukis dulu. Buy at low. Bermula dengan low high, lower low, high high. So pullback dia adalah tempat untuk kita cari buy. Pullback kita dekat mana? Low lah sebab buy at low. So makin dekat low. Yang ni teori lah. Make sure first dia buat low, dia buat high, lower low, higher high. Cukup 4 bucu dah cukup okey dah. Dia baru H&M 4 bucu. Kadang-kadang dia boleh jadi lebih daripada 4 bucu. Jadi saya tunjuk contoh lah. Okey Low, high, lower low, high high, makin dekat low. Bila dah pullback sampai kat kawasan low sini, tunggu engulf. Engulf apa? Engulf buy. Ini yang kita tunggu. Time frame yang sama. Kalau korang pilih time frame apa je? Contoh, mungkin kita ambil H1 ke apa-apa contoh lah. So H1, engulf pun kena H1 buy juga. Tak ada, jangan entry H&M tersebut. Sebab nanti dia boleh senang break. So hati-hati, okay? Faham? So saya buka komen sekejap. Saya nak dengar korang komen. Saya faham sekiranya korang betul-betul faham. Okay. Saya dah 1000 orang komen saya faham. SM tu apa? Support momentum. So siapa yang masih tak faham lagi SM tu apa, RM tu apa, saya dah ajar free dekat YouTube saya.
Teknik SNR momentum. Nanti korang boleh tengok balik. Jangan risau. Sebab kita dah share dekat YouTube. Banyak feedback orang dah tengok SMRM tu boleh buat duit. Ni kita bagi lagi korang cara nak buat duit. So kalau korang tak appreciate, saya tak tahu nak cakap apa dah. Okay, ada recorder, jangan risau. Kita akan kasih korang recorded. Ni contoh teori, kita akan ajar korang contoh dalam chat. Kita akan bagi mungkin dalam beberapa contoh lah. Okay, so dengar. Appreciate cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih sebab korang appreciate dekat saya. Make sure korang pakai line chart, tak pakai candlestick. Sebab kalau korang pakai candlestick, korang tak akan nampak perbezaan dia. Contoh saya buka chart. Okay, sekarang ni kita dah buka chart. So kita cari. Okay, ini dalam bentuk candlestick. Korang senang tak nampak dekat mana dia punya HNS? High, low, low, higher, high, lower, low. Senang ke susah? Kalau korang dah lama trade, bolehlah kata senang. Macam saya tak tengok pun saya dah nampak dah kat mana HNS. Tapi saya tak bolehlah anggap semua orang macam saya. Saya akan anggap semua orang dia tak tahu apa-apa. So saya kena ajar daripada awal. Make sure buka line chart terus. Barulah kita nampak dekat mana bucu high, bucu low kita. Okay, faham? Clear? So kita akan buka time frame. Contoh saya ambil time frame M30. Okay, so kalau korang nampak, buka dulu kita punya apa nama? Candlestick. Kalau ni first step lah, bila korang pergi chart, buka candlestick. Okay, lepas tu korang scroll dekat mana yang korang nampak ada possibility untuk buat HNS tersebut. So kita cari dekat mana yang ada. Okay, contoh saya ambil yang ni. Okay. Alright. So buka line chart terus. Line chart. Okay, so kita nampak tak ada high, low. High ada banyak kan, high kan. Lower low dia mana? Bucu lower low. So start dari sini dah ada lower low sebab dia dah break kan. So ni dah stop kat sini lower low. Tapi ada tak masa dia sini dia buat pullback? So sampai tak pullback dia? So kita semak. Kalau tak sampai tak bolehlah ambil. Tak ada langsung. So tak boleh ambil setup tersebut. Sebab kita tak ada confirmation untuk gabungan kita tadi. Gabungan yang saya kata tu lah. Faham Clear tak? Gabungan yang combination untuk engulfing tak ada. Sebab pullback pun tak ada. Jadi kita cari lagi contoh. Okay, kita ambil contoh lagi. Kita ambil dekat sini pula. Buka line chart. So kalau korang tak nampak, kena buka line chart lah. Okay, so saya semak dulu. Tengok dekat mana yang ada. Sekarang ni saya tengok, kita akan mulakan daripada high, low. Yang ni kita kena semak satu persatu. Contohlah korang tak tahu, korang ambil low terus. Okay, low, high, lower low. High tak ada. So tak boleh lah. Tak cukup. Tapi kalau kita terbalik, kita mulakan dengan high dekat situ. High, low, high, lower low. Okay, cukup tak 4 bucu? Cukup tak 4 bucu? Kalau cukup, bagi tahu cukup, saya on chat sekejap. Ini contoh time frame M30 kita pilih sekarang. Cukup kan? Okay. So bila cukup, kita akan pilih inilah HNS yang kita akan marking sekarang. So high, low, low, low adalah HNS sell. So bila HNS sell, kita akan sell at high. Betul tak? So bila sell at high, tunggu masa dia buat pullback tu dan kasih dia buat engulfing. Masa dia sampai, tunggu dia buat engulfing. Ada, baru kita akan cari entry. So waktu ni lah kita akan marking dekat high. Marking dulu dekat high. Letak line, dah lawa sikit. Okay, waktu dia pullback, tengok mana yang dia buat engulfing. Buka candlestick, korang akan nampak engulfing lah. So start dia buat breakout dekat sini. On the spot sebelah dia terus buat engulfing. So start daripada engulfing ni, korang dah boleh cari sell. Sama ada korang nak instant ataupun korang nak tunggu second entry. Tapi kalau saya sebagai yang biasa guna teknik ni, korang boleh instant, risiko korang paling atas high shadow yang engulfing tersebut lah. So kalau korang nak tunggu juga pullback dalam kawasan sini, second entry, terpulang. Sebab ni dah jadi second pullback ataupun second touch. Second touch. First pullback adalah dekat sini. Tak adalah pullback sangat. Tapi dia masa engulfing tu ada. Maksudnya dah siap confirmation breakout untuk korang terus entry. Faham? Clear tak? Okay So ni M30. HNS sell M30.
tambah dengan engulfing sel M30. So HNS dah ada, engulfing dah ada. Yang penting dia dah dekat kawasan HNS. So maksud saya, apa maksud saya dekat kawasan HNS? Buka balik line chart tadi, korang kan makin dekat high. So bila korang makin kat high, korang makin bucu high ni. Okay, saya letak dekat bucu high tu, saya letak satu line vertical. Contoh, vertical line. Cuba korang tengok kondisi apa yang ada pada bucu high tu. Cuba korang komen beramai-ramai. Saya on chat. Bullish, betul. So bullish ni lah yang korang sedang marking bucu tu sebenarnya. Jadi bila dia pull back tu, dia masih berada dalam kawasan bucu ni. Yang penting berada. Dan kita tak marking dia sebagai zone. Maksudnya kita bukan ambil ni sebagai zone entry kita. Bukan. Kita just standby untuk kita tunggu engulfing kita dalam kawasan tersebut. Faham Clear? SM dekat mana cikgu? SM dekat mana? So kalau korang nak cari TP, kita ajar korang. Contoh, start daripada korang entry kat sini. Okay, kita letak satu line. Entry korang kat sini kan? Okay, jap. Saya off chat dulu. Okay. So ni waktu dia buat engulfing. Contoh saya dah tengok kat sini jap Pergi dekat time frame pilihan yang korang nak take profit. Kalau korang pilih M30 sebagai TP korang, tak ada masalah. Tapi lambat sikit lah sebab nak tunggu satu persatu kan. Contohlah kita ambil M50 ataupun M5 bawah daripada time frame dia. Saya ambil kecil dulu M5. Ni sekiranya korang nak scalping lah. Saya cari dulu. Okay, so tempat yang kita marking sejak kita entry tadi dekat mana? Sekejap, saya marking balik tadi. Silap marking pula. Okay, mana tadi? Okay, saya replay dekat sini. Sini start kita entry lah sejak dia siap. Okay, ni dah siap. Dah siap. Next ni kita akan entry. Okay, dia tak boleh pergi situ. So pergi F5 ataupun F15. Tak kisah, dua-dua tu boleh. Alright, so maksudnya yang dekat sini dah siap. So kita nak start instant lah dekat sini entry. Jadi kanan ni dengan kiri. Kiri dah ada semua benda kat sini. Kanan tak ada lagi. Kanan ni yang akan berlaku nanti. Dia akan bergerak. Tapi kita tak boleh expect dia gerak macam mana. So kiri ni dah ada siap. So waktu tu kiri ni korang boleh cari sebagai take profit korang. Zoom out sikit. Cari dekat mana SMM5 yang ada. Kalau macam ni susah sikit lah cari sebab dia tak jumpa lah kan. Belakang ni tak jumpa. Okay, kalau tak jumpa, ada pun. Okay, zoom in balik. Ya, internet ada. Okay tak internet? Internet saya tulis unstable pula tiba-tiba. Cuba korang komen sekejap. Internet saya okay tak? Tiba-tiba unstable. Oh, lag. Ya, lag je. Lag teruk ke? Patutlah saya tengok. Kejap tulis unstable, suara putus. Tak lag. Okey dah. Okey, mungkin tadi kot. Sekarang dah okey dah. Okey je, sekarang okey. Okey, cantik. So kalau dah okey, baguslah. Saya rasa saya tak boleh on off lah saya punya chat ni. Kalau saya on off, maksudnya chat tu dia akan macam delay. Top masuk terus bila saya on balik. Okay, saya biar dulu. So korang kena show preview tu korang off saja. Maksudnya korang kena buat sendiri. Korang kena buat sendirilah. Kalau saya buat, saya takut saya yang lag nanti. Okay. So saya ulang balik. Kanan kita tahu, kiri ni kita nak cari TP. Contohlah kalau korang serabut lah M15, M5 ni tak jumpa kan. Tak apa, pergi je M15 lah kita ambil. Biasanya senang cari sebab waktu ni je susah sikit nak zoom out. Okay, so kawasan sini. Buka line chart. Korang boleh tahu dekat sini current price. Nampak tak ada dot line tu. Yang dot ni kan. Okay, dengar je. Siapa yang tak tahu SM, RM, tu korang kena tengok balik lah YouTube saya. Sebab kalau saya nak ajar sekarang, korang akan pening nanti. Saya just tunjuk contoh je. SM adalah bentuk dia turun sikit naik banyak. RM adalah bentuk dia naik sikit turun banyak. Ini yang saya boleh briefing lah dalam masa 1-2 saat. Okay. Jadi sekarang kalau korang cari M50 punya SM, tak kisah bentuk dia buruk ke lawa, yang penting sifat dia ada, turun sikit naik banyak. So kita cari. Start daripada kita entry kat sini, dot ni, ini current price waktu tu. Korang tengok, turun sikit, naik dia banyak. Dia naik dia banyak, ada. So boleh marking.
turun sikit, naik banyak. So ini TP yang kedua. So itu take profit kita untuk M15. Kalau M5 ada banyak sikit lah. Kalau M15 macam ni lah. M30 lagi jauh beza dia. So dia punya perbezaan dia macam tu. Take profit ni saya rasa simple sebenarnya. Cumanya mungkin yang first time dengar, dia kena dengar dululah. At least dia tahu, at least dia pernah dengar. So lepas ni kalau dia praktis, dia akan faham lebih jelas. So start daripada kita entry tu lah, kita tunggu dekat mana yang dia akan sampai dulu. So pergi balik tempat entry korang. Ini cara M50 punya TP. Okay, so buka balik candlestick, monitor lah. Mana satu, TP1 kebiasaan dia akan pergi, TP2 kebiasaan dia akan lambat sikit. Sama ada floating ataupun tak pergi langsung. Itu kebiasaannya lah, standard. That's why kalau TP, korang just guna satu TP pun dah cukup dah daripada dua. Nak tunggu take profit 2 kali tu agak menunggu sikit lah. So kalau boleh nak tunggu, tak ada masalah. So TP1 dah pergi, TP2 dia pergi. Tapi lambat sikit macam saya kata. Sebab TP1 sejak korang entry kat sini, satu candle saja terus pergi. Nak TP2, 1, 2, 3, 4, 5, M15. Sekarang ni kita analisis kat M30. So berapa M30 dia dah pergi dah. 1 M30 sejak dia buat 2, 3. 3 M30. So 1 M30 dah profit. 3 M30 barulah TP2. Ini cara nak take profit lah saya ajar. Tapi dia bukan dalam syllabus yang kita nak ajar malam ni. Ini just tambahan untuk korang yang masih confused. Okay Faham tak? Untuk cara yang take profit dan cara entry yang pastinya cara entry lah. Sebab saya main objektif saya malam ni nak ajar korang cara entry. Okay Jadi sekarang ni ada HNS, tunggu engulfing, instant je terus, tak perlu tunggu pullback sebab zone engulfing tersebut berapa pips je kalau zone time frame kecil ni? 37 pip je. Jadi sekiranya dia naik tanpa terus profit, korang boleh cut loss. Cut loss korang antara engulfing ni, dekat mana korang akan cut loss? So kita akan cut loss dekat higher shadow engulfing. Yang bullish ni paling tinggi shadow dia kan. So korang kena cut loss lah kat situ. Okay Lag cikgu. Oh lag lagi. Oh jangan komen kalau cikgu tak suruh nanti lag kan. Okay tak apa tak apa. Okay Alright. Ramai tak komen dah. Kejap saya pakai ni je line kabel kejap. So korang tunggu dalam 3 minit boleh tak saya pakai line kabel kejap. Sekejap je. Saya tak pasti lag ni sebab apa tapi saya cubalah pakai line kabel dulu. Okay Okay kejap tunggu dalam masa 3 minit. Saya pergi pakai line kabel sebab ramai ni pula kata lag. Alright, so saya mute sekejap je. So korang jangan gaduh, relax dulu, tenang-tenang. Okay, bye. Kejap je. Okay semua, so kita dah cuba pasang kabelan, line kabel. Jadi saya rasa tak ada masalah. Tapi saya dah tanya dah saya punya kawan-kawan saya yang masuk juga dalam ni. Dia kata tak lag, okay tak ada masalah. So saya rasa mungkin korang punya beberapa daripada korang internet korang lah.
Okay Tapi tak apa. Kita dah cuba dah. InsyaAllah saya akan cubalah untuk korang. So, aku dah grow 60k USD guna direction cikgu bagi. Mantap. Alhamdulillah. Terbaik Tuan T. Mantap sangat tu. Okay So korang boleh contohi Tuan T kita. Jangan risau. Korang pun akan merasa benda yang sama. Mungkin beza dari segi profit masing-masing lah. Tapi yang penting tetap akan profit. Okay. Ramai sangat tu lag. Betul. Ada yang kata tak lag. Ada yang lag. Jadi saya tak pasti. Mungkin internet korang. Saya rasa internet saya okey. Sebab saya tanya kawan-kawan saya yang masuk awal tadi. Dia orang monitor. Sebab saya suruh dia orang monitor. Make sure saya nak cakap dia orang. Tengok aku punya ni okey ke tak. Kalau tak okey korang bagi tahu. Itu je saya bagi tegas kat dia orang. Okey Tapi tak apa. InsyaAllah boleh. So kita sambung balik. Memandangkan ramai dah kata okey. So just dengar je. Right. Jadi make sure korang komen yang penting-penting je. Mana yang korang rasa tak penting, tak perlu komen. Untuk ni lah sekarang ni. Jadi kalau saya rasa korang boleh komen, tak ada masalah. Okey semua, so kita dah ajar korang M30, kita usah lagi. Contoh 1H1 saya ambil. Kita ambil 1H1. Okey, contoh. Alhamdulillah. Okey, so saya nampak ada satu setup H1. Kita try semak dulu. Jadi sekarang ni, kalau korang nampak dekat sini ada HNS apa? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Sekarang dah okey cikgu. Alhamdulillah. Ramai kata dah okey. So seronoklah dengar internet tak masalah. Betul. HNS cell. Jadi untuk yang masih confused, apa itu HNS cell? HNS cell at high. High adalah high, low, high, low, low. So ada tak bentuk high? Dah ada. Low dah ada. High dah ada. Low ada. Bila ada 4 bucu yang kita nak, kita akan cari apa? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Apa kita cari selepas kita jumpa HNS cell? Lepas kita dah jumpa, kita nak combo dengan apa? Engulfing cell. Pandai. So engulfing cell yang kita akan cuba combo. Sejak dia dah pullback. So kita nampak sejak low kat sini, dia naik. So inilah kita panggil pullback. Tapi jangan lupa bahawa pullback kita bila dia dah pullback kat kawasan candlestick high kat sini, tunggu engulfing siap baru kita akan entry. So buka candlestick, tengok. Kita akan try replay kat sini jap. Okay, so dekat situ tempat kita akan marking lah sekarang. High. Tempat kita sell. So buka candlestick, tinggal korang nak cari engulfing sebab engulfing kita baca pakai candlestick. So tunggu di pullback, dah. Sekarang bila dah pullback, cari engulfing kat situ. Sebab segala pullback semuanya rejection sahaja untuk pertama kali sampai. So saya tak nak ajar korang rejection, saya nak ajar korang breakout engulfing waktu ni. Tunggu engulfing, ada engulfing kat kawasan sini, baru korang entry based on engulfing tersebut. Okey. Okey, jap kita tengok dulu. Kalau ni korang consider engulfing ke tak? Yang dua candlestick ni. Ya tak? Ya tak? Okey, so jawapan dia kita masih tak consider sebab dia tak break pakai kita punya shadow oleh body. Ni body, breakout body, so tak nak. So cari lagi, tunggu lagi. Okey, so baru kita nampak. Sekarang ni candlestick yang buy dekat sini di breakout oleh candlestick mana? Sell sini, betul tak? Sebab ni tak break pun. Kalau korang marking lawa-lawa, letak shadow kat sini, ini bukan breaknya ni. Tapi kalau kita pilih candlestick ni, barulah ini break yang ni lebih. So bila ada, so waktu ni lah korang akan cari entry sell. Besar sikit lah zone dia. Sebab tu lagi besar time frame, korang akan lagi besar zone korang. Tapi jangan risau, waktu dah siap ni, korang entry lah cari sell sepanjang dalam zone ni. Risiko kita adalah dekat higher shadow engulfing yang kita dah pilih, engulfing blend ni. Total engulfing blend ni adalah candlestick yang semua ni. So antara kesemua-semua candle ni, yang mana candlestick yang higher shadow dia paling tinggi? Yang bullish ni lah. Cut loss kat sini. Besar kan zone dia. Tapi itulah cara dia. So entry, kita tengok cara dia pullback macam mana. Dia terus pergi. Maksudnya dia pullback sampai sinilah. Sempatlah sikit. So kalau kita kira berapa kita akan dapat kalau korang pakai 1-2 candlestick sahaja dekat H1.
at least korang akan profit. Let's say lah korang entry dekat tengah sikit. Satu candle H1 saja 60 pip. Kalau 2, 3 dah nak dekat 100 pip. Okey sangat dah tu. Betul tak? So at least dapatlah. Dan apa yang kita ajar ni adalah direction. Make sure, direction pula. Adalah entry. Sasul pula saya, minta maaf. So apa yang kita ajar adalah cara-cara nak entry. Nak memudahkan entry korang. Just straightforward baca. Ada cari. Tak ada jangan ambil. Itu yang kita boleh ajar korang. Okay? Clear? Senang tak? Faham tak apa yang saya explain ni? Sebab kita akan cuba explain dengan bahasa yang mudah untuk korang. Okay. So kita buka balik time frame M15 pula. M30 ada. H1 dah ada. M15 pula tak ada lagi. Kita semak satu persatu. Zoom in. So buang semua line tadi. Okay. On the spot ada. Baru cari dah ada dia. Okay. Saya buka line chart. Okay semua. So kita semak. Dekat sini apa HNS yang ada? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Sel. Okey, pandai. So maksudnya mata korang laju. Dekat mana HNS sel tu? High, low, high, low ke? Bukan. Sebab dia tak melebihi low. So low adalah bermula di sini. Low. So bila ada high, low, low, kita akan marking sel dekat high. Kawasan candlestick high dekat sini lah. Dia akan pergi sebahagian dalam candlestick high. So makin bucu ni kalau korang pening dekat mana candlestick dia. So pullback dia sejak dia buat low, dia akan pullback. Dia akan touch dekat kawasan candlestick yang bucu ni. Ataupun dekat kawasan high teruslah. Buat macam pangkah tambah ni. Okay, so antara ni sama atas ni ataupun dekat sebahagian candlestick. Tengok candlestick. Okay, so maksudnya dia akan pilih sebahagian candlestick bullish yang kita marking ni. So sampai tak dia dalam sebahagian candlestick bullish ni? Sampai kan? So masih boleh consider. Bila sampai je, so dia akan buat rejection dulu. Itu first step lah, normal lah. Tapi saya tak ajar korang rejection sebab takut korang tak kerti pakai. Sebab kadang-kadang rejection ni takut orang salah faham. Rejection terus nak swing apa semua salah. Rejection bersifat short. Hari ni kita ajar breakout saja. Ada benda ni dah sampai kawasan sini, terus tunggu. Apa dia kita tunggu? Cuba korang komen beramai-ramai. Betul. Kita akan tunggu engulfing. So ada tak engulfing kat situ? Ada tak engulfing sell? Sebab ni HNS sell. So kita perlu cari engulfing sell lah. Ada, pandai. So maksudnya korang memang sangat pandai. Jadi kita akan cari engulfing sell. So yang saya nampak engulfing sell terus on the spot buat next candle merah ni. Ni break body kat sini. Dia tak ada shadow. So masih consider engulfing sell type 1. Ada terus entry sebab M15 kan. So tak perlu nak tunggu pullback ke apa. Nanti sekarang dia terus pergi terlepas entry. So antara entry korang kat sini, risiko untuk cut loss korang adalah dekat higher shadow antara candlestick dekat engulfing ni. Ni higher shadow dia, cut loss kalau sampai sini. Break. Make sure jangan kasih dia naik. Break siap. Break siap macam ni, cut loss. Jangan ragu-ragu. Just cut loss saja. Kalau dah break, maksudnya kita dah cakap memang setup tu fail. Okay. So kalau tak fail, dia akan profit lah. Clear? Faham tak? So make sure jangan sekadar tengok ini, tengoklah direction sekali. So saya tak nak selitkan direction malam ni, nanti korang pening. Saya just ajar cara entry sahaja malam ni supaya korang jelas yang part ni. Kalau saya ajar direction sekali, macam mana nak tengok ni, nanti korang pening lagi. Kesian korang yang newbie lagi, korang bertambah pening. Better saya ajar satu persatu. Malam ni, that's why saya ajar. Malam ni saya dah sebut entry sahaja saya ajar. Kalau dalam forecasting, live forecasting, direction sahaja saya ajar. Okay. Okey, cantik. So kita try semak dekat mana contoh yang dia fail pula. Mesti ada. Tapi saya nak cari dulu. Ni fail ke tak? Okey, yang ni dia buat HNS juga. High, low, high, low. Ada. So entry kita akan dekat kawasan high. Dan kalau korang pening marking high ni, markinglah sekali dengan vertical dia. Kalau korang pening dekat high ni. So korang akan jumpa vertical bucu yang korang marking ni ada candlestick dia juga. So buka ni, korang delete balik semua ni. So bucu ni ada candlestick bullish. Dan waktu sejak dia buat low ni, pullback dia masuk tak sebahagian dalam candlestick bullish ni? Pergi tak bullish ni? Pergi kan? Okay, bila pergi, tunggu dekat sini buat engulfing sell. So tengok dekat mana engulfing sell yang kita jumpa. Sejak kita mark sini, engulfing sell kita adalah dekat
Sini. Sebab dia break bullish yang kita marking ni oleh candlestick sini. Engulfing blend type 1, type 2. Okay. Ada ni korang boleh entry dan korang dah profit kalau korang entry kat sini. So risiko korang cut loss sekiranya break atas. So dia dah profit bila korang entry. So at least kalau korang entry kat tengah ni sikit pun profit juga. Tapi dia naik lagi. Second entry boleh entry kalau korang nak profit. Jangan third entry. Third entry paling high risk. Third entry sama macam third touch saja dalam SM, RM tu. Third touch biasanya kalau dia sampai dia boleh break senang. So korang kena hati-hati. Third pullback. Second entry boleh consider. First entry the best. Maksudnya kalau first entry the best, korang kena fokus first entry lah. Okay. Clear? Senang kan? Explanation insyaAllah senang. So kenapa dia sampai sini dia reject? So korang tengok dekat kiri ni ada tak setup yang sama? Kita zoom in balik kawasan situ. Biasanya dia akan reject ni mesti ada sebab dia. Okay, saya tengok ada low, high, lower low, higher high. Higher high ni waktu dia pull back dekat sini ada tak engulfing buy sejak dia pull back? So buka candlestick. So engulfing buy dia bukan setakat engulfing. Engulfing buy dia make kau panjang ni. So kalau saya tak adalah nak ambil engulfing panjang macam ni, nak sell tengah jalan. Terlambat sikit lah. Ni betul. So kalau boleh carilah engulfing yang pendek sikit. Engulfing buy kat sini seketul macam tu. Okey lah kita nak cari entry. Besar macam ni, floating. Walaupun profit. Tapi takut lah. Saya pun takut. Kenapa? Takut kalau dia break bawah ni Kang. Oi pelot saya. Kan kita cari the best yang orang kata setup tu cantik lah. Okay, contoh lagi kita ambil dekat sini. Last. Saya nak cari yang setup fail tapi tak nampak lagi. Jadi kalau nampak saya beritahu. Okay, buka lagi kat sini. Ada setup HNS juga. So korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Dia ada banyak bucu kat sini. Sekejap saya tengok dulu. Bucu dia high, low, high, high, lower, low. Okay, so kita akan ambil pada atas lah. High, low, high, high, lower, low. Okay, so bucu dia ada. So kita akan ambil high sebagai marking kita. Kalau korang pening, letak vertical line kat sini, bucu ni. Okay, so korang pilih dekat mana candlestick bucu ni dan dia pergi tak sebahagian daripada candlestick bucu high tu. Ada tak bucu candlestick yang kita marking adalah dekat sini yang bullish kecil ni. Okay, so pilih dekat situ. Jadi dia sampai tak dekat sini? Oh, CP-CP hampir-hampir sampai. Tapi sekiranya dia sampai, kalau saya tengok dia macam nak sharp-sharp nyaris-nyaris. Okay, korang marking lawa-lawa dulu tengok. Tak sampai. Okay, so kalau tak sampai korang elakkanlah ambil. Maksudnya tak consider ambil kat sini. Dia react dekat sini tak silap saya. Tengok jap. High, low, high, high. Lower, low. Dia just react dekat sini. Kalau saya akan pilih dekat highest lah. Bentuknya high tu kita ambil higher. High ada dua kat sini. High, low, high, 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 high. Sama. Lower, low. Ni kita panggil HNS yang lebih daripada 4 bucu. So kalau korang pening jangan ambil ni. Just ambil 4 bucu dulu untuk permulaan. Kalau saya ajar korang yang lebih daripada 4 bucu, takut korang pening. Sebab tadi saya tanya awal ramai newbie. So saya takut newbie yang akan confuse nanti. Jadi kita ajar 4 bucu dulu. Faham? Okay. So kita tengok balik tadi. Dia reaction dia lambat sikit. Kalau ada pun lambat lah dekat situ. Terlalu lambat. Dia punya reaction tak pergi sini. Tapi sampai dekat sini. So macam lambat sikit lah kan. Saya suka HNS tu pull back terus sedap sikit. Kalau ni HNS juga lambat sikit lah kalau nak. Terpulang masih jadi lagi dekat breakout sini. Ada sell engulfing dia junam. So dapatlah profit. Okay. Faham tak? Kalau faham komen saya faham. Sini pun tadi yang ni kita analisis tadi engulfing yang HNS sell situ. So saya cari satu yang fail sekejap. Ada tadi rasanya ada sekejap. Saya cari HNS fail. Yang ni HNS fail tak? Oh tak, dia naik juga. HNS fail. Okey, contoh ni satu Okey semua. So kita buka line chart semula. Ada high, ada low. Kalau korang pening HNS tu macam mana, korang kena sebut macam saya sebut. Kena ada high, low, low, high, high, low, low. Kalau orang tanya, macam mana HNS buy?
Jadi HNS by sebut dalam kepala korang, by bermula dengan low. So korang markinglah bermula dengan low. Kalau HNS cell bermula dengan high. So sebut macam high yang saya sebut. High, macam sekarang yang saya sebut. Low, high, lower low. Okey, masa dia pullback dekat high, ada tak engulfing? So kita tengok dulu. Buka candlestick. Ada tak engulfing sell kat sini? Cuba korang komen. Tak ada. So tak ada kat sinilah. Maksudnya dekat sini tak ada. Tapi dia naik lagi sampai atas ni ada. So jangan ambil yang ni lah. Saya tak ambil. Kita nak ambil betul-betul dia buat HNS tu dekat engulf tu dekat HNS yang high kita marking tu. Okay. Ingat sampai bila. Alright. So yang mana ya? Ni kira tak boleh lah. Maksudnya dia fail setup. Tak ada combo. Dia HNS tapi bukan combo. So hati-hatilah pemilihan HNS. Kena ada benda ni. Okay. So apa yang saya ajar korang ni sebenarnya, HNS yang saya ajar korang ni adalah antara teknik-teknik yang masa awal-awal dulu saya selalu bagi korang signal. Ini saya bagi rahsia kat korang lah. HNS. Lepas tu dengan engulfing, solid, apa semua tu. Semua saya bagi benda teknik ni guna signal awal-awal dulu masa saya bagi korang signal. Sekarang ni saya tak bagi sangatlah signal. Saya ajar korang ilmu pula. Betul. So ni tips dia lah. Jadi rugi tak kalau korang tak belajar benda ni? Sangat rugi. Sebab apa? Teknik yang saya ajar untuk signal-signal ni semua, mostly 90% saya bagi signal semua short entry. Kalau tak percaya korang tengoklah zaman-zaman masa saya bagi signal awal-awal tahun saya start tu. Semua short entry, short entry, short entry. Apatah lagi grup Mat Legend yang lama saya dulu. Yang ada 3,000 orang grup Mat Legend tu. Channel tu. Hari-hari saya bagi signal, hari-hari sharp entry sahaja. So seronok lah. Kita share, kita bongkarkan rahsia malam ni untuk korang. Jadi agak beruntung kalau korang yang 1,000 orang masuk dalam ni, insya-Allah. So doa yang terbaiklah untuk diri korang. So jangan lupa HNS yang kita ajar korang wajib pakai dekat time frame H1 sampai M1. So mana yang fail ni? Saya cik jumpa yang masih win lagi, yang fail dekat sini. Ni pun ada lagi. Dia win juga. Jangan saya cari contoh yang fail dulu. Buka belakang sikit. Ni ada HNS buy tapi dia tak ada buy sini, so tak boleh nak entry. Kita nak waktu dia buat engulf buy tapi dia fail kat situ. So saya cuba cari jap. Cikgu lukis contoh HNS buy and sell, boleh nak screenshot? Boleh. Tu saya lukis sekejap HNS sell. High, low, high, lower low. So ni pullback dia. Pullback dia adalah dekat kawasan high. So hafal lah sell. Ni high kita lah. Sell make sure ada engulfing sell lah. Kalau HNS buy, low, high, lower low, high, high. So ni pullback kita dekat kawasan low. Make sure ada engulfing buy kat sini. Baru kita buy. Okay, clear? Alright, faham. Cantik. Okay, so mana yang fail ni? Kejap. Saya cari satu. Di kadang-kadang nak cari yang fail pun susah juga. Ada tapi dia susah nampak. Mostly banyak yang jadilah. Zoom in. Sekejap, saya tak nampak. Mata saya pun dah start kero sikit dah malam ni. Terang sebab saya dah buat kelas ni berapa jam Oh dah dekat 2 jam. Okay, kita akan habiskan sepantas yang boleh lah. Ini last contoh saya tunjuk yang fail sekejap. Lepas kita akan habiskan secepat yang mungkin. Buka H1 lah. Kok H1 banyak ke? H1 jadi. Okay. Sekejap High, low, high, low, low. Ada tak? Ada, turun pula. Okay, sekejap. Saya lagi. Low, high, low, low, high, high. Okay. Jadi lagi. Okay. Ada tak? Okay, tak apalah. Nanti korang carilah. Mesti ada. Jangan risau. Benda yang ni, kalau yang fail tu senang. Just kalau dia fail kat loss. Maksud dia, contoh saya lukis. High, low, high, high,
lower low. Okay, ni HNS sell lah saya tunjuk. Jadi bila kita dah tunggu pullback, sampai je dekat kawasan sini high ni, dia biasanya dia akan reject sekejap. Tak kisahlah, engulfing tu kadang-kadang boleh berada dekat bawah, kadang-kadang boleh berada dekat atas sikit, tak ada masalah. Yang penting dia buat engulfing sell setelah dia sampai HNS high dia. Ada, let's say lah ada dia buat kat sini, contoh dia buat satu candle buy, di breakout oleh candlestick sell macam ni, type 1, korang pun sell. Tapi bila korang dah sell, dia makin naik. Naik lagi. Naik. Pop, break. Break kat mana? Higher shadow yang engulfing tersebut. Risiko korang adalah dekat engulfing tersebut saja. Break macam ni pula candlestick baru. Cut loss. Cut loss lah entry korang ni. Cut loss. Maksudnya kita cakap fail setup tersebut untuk waktu tu. Okay Faham? So ini contoh lah. Saya nak cari contoh. Mata saya tak jumpa pula. Malam ni saya rasa macam tak boleh nak cari yang mana yang fail tu. Dia ada tapi susah nak cari. Okay Contoh engulfing. Contoh engulfing pula. Contoh HNS buy. HNS buy. Buka time frame besar teruslah. Saya kalau nak nampak HNS senang time frame besar sikit. HNS buy. Contoh. Kita tak pakai time frame besar untuk HNS, tapi saya just tunjuk contoh je dekat HNS. Sebab ada orang tanya HNS buy. Okay, so kita ambil contoh bentuk HNS buy macam ni. Ada low, ada high. Korang kena sebut satu persatu. Lower low, high dia mana? Paling tinggi ni high dia. So masih consider HNS. Pullback dia dekat kawasan low. Jadi korang tunggulah pullback dekat kawasan low. Ni contoh H4. Saya tak ambil sangat H4 sebagai HNS saya. Just untuk reference korang. Ini HNS dia. H4 untuk HNS buy. Tapi saya jarang pakai untuk time frame besar. Saya suka pakai time frame kecil untuk entry saja. Time frame besar mostly hari-hari yang saya ajar korang tu dekat TikTok live forecasting. Faham? Ni contoh yang ada orang tanya tadi. Okey, cantik. Jadi korang apa cerita malam ni? Faham ke tak faham? Boleh tak korang komen beramai-ramai? Minta ajar sebaik korang lah. Korang boleh on balik korang punya chat tu. Korang komen sepantas yang boleh. Saya faham sekiranya korang faham. Kalau boleh ikhlaslah jawapan korang. Sebab kita pun dah spend masa kita untuk korang. Jadi saya nak korang spend masa korang dengan saya komen jugalah. Faham? Alhamdulillah. Jadi cantik. Okay. Okay, so last comment daripada korang, saya nak tanya, membantu ke tak membantu malam ni? Boleh tak korang komen? 200% faham cikgu, Alhamdulillah. Membantu, sangat membantu, insyaAllah. Kalau dah membantu nanti betul-betul boleh buat duit untuk korang. Nanti korang share lah feedback korang kat saya, insyaAllah. Okay Jangan lupa mention saya Chillax07 nanti. Nanti saya akan share feedback korang dalam grup sekiranya teknik ni membantu korang. Okay Alright, semua cantik. Jadi sekarang ni, kita dah habis kelas kita pada malam ni. Alhamdulillah. So, terima kasih banyak-banyak. Jadi, apa-apa yang saya nak share nanti malam ni, saya akan kasih recorded ataupun esok lah. Saya tunggu compile juga video recorded ni. So, ingat, kita akan buat intake pada 25 hari bulan. 25 hari bulan kita akan buat intake. Make sure korang ingat, yuran RM335 pula. So, saya akan bagi masa dekat korang 1 hari untuk korang PM. 1 hari saja. Maksudnya lepas 1 hari tu, kita dah tak ambil lah. Okay. Intake nak PM waktu bila? PM waktu tarikh yang ni, saya akan bagi masa dan saya akan bagi ID Telegram admin untuk korang PM. So, jangan PM saya sebab saya bukan orangnya untuk korang PM. Nanti saya tak terbuat kelas pula semua kan. Sebab saya nak reply korang. Jadi, saya akan ajar nanti. Cikgu ajar tak direction macam kat TikTok? Ajar. Nanti kita ajar kat live forecasting. InsyaAllah malam ni kalau sempat saya akan buat live forecasting jugalah. Saya nak remind korang lagi sekali. Apa direction next week punya minggu depan lah. Okay So kalau macam orang-orang overseas macam Brunei, Singapura, Indonesia, tak apa kita bagi masa korang 1 minggu untuk korang selesaikan. So maksudnya yang 1 hari sahaja ni saya fokus dekat Malaysian trader. Siapa yang berstatus Malaysia lah macam saya. Okay, so kalau orang luar kita bagi masa sebab saya tahu proses dia agak leceh lah. Okay, so kita boleh berbincang, tak ada masalah. Yuran ni bukannya apa, saya letak RM bukannya USD. RM335 ni untuk belajar 10 teknik advance. Saya tak ajar basic. Bila kata 10 teknik advance, 1 teknik sahaja dah boleh buat duit dah. Apatah lagi 10.
That's why kalau kau perasan guru sudut saya boleh buat 100k USD, ada yang dah jutawan, ada yang hari-hari ribu-ribu USD, ada yang hari-hari ratus-ratus USD walaupun newbie. So benda tu bukan direka-reka, benda tu memang betul-betul sejak dia orang belajar dengan saya, insya-Allah memang betul-betul boleh buat duit. So kalau korang selesa dengan saya ajar hari-hari free forecasting selesa dengar, kelas malam ni pun korang selesa dengar, apatah lagi kelas yang dalam grup student, insya-Allah selesa juga untuk korang belajar sama-sama. Betul Tuan Nasrullah, betul. Ni Tuan Nas kan? Terbaik sangat-sangat. Ada kelas basic student ke? InsyaAllah nanti saya akan cuba consider untuk korang lah. Jangan risau. Dan tak ada apa-apa IP. Saya tak pernah nak minta IP. Melainkan orang yang nak support saya saja. So IP ni saya tak main sangat lah. Sebab saya akan pening nanti nak jaga orang. So saya tak buka IP. Okey, cantik. Jadi make sure apa yang saya nak pesan lagi sekali. Engulfing tu yang paling penting. Jangan salah pilih. Candlestick pemilihan. Candlestick pilihan tu kena betul. IB tu introducer broker. Okay, cikgu tolong kami tolong cikgu. Betul. Jadi korang kena ingatlah. Sementara saya masih buat live forecasting, buat kelas free, buat apa lagi, sharing-sharing ni semua, korang kena masuk hadir hari-hari. Nanti bulan 10 saya dah start buat. So, bila lagi nak tunggu? Mungkin bulan 10 tak start tu, kita dah lama nak buat balik tu, kita tak tahu bila nak buat lagi. So korang kena standby je. Cikgu ada Instagram ke? Ada, tapi saya dah tak pakai dah. So saya just pakai TikTok, Telegram, YouTube je lah. Jadi kena ingat 25 hari bulan ni just untuk intake saja masuk. Bukannya terus kelas, tak. Kelas kita akan bagi tahu selepas semua dah masuk grup. Okay tak, 335 tu bayar sekali sahaja. One time payment, sekali bayar. Nanti saya akan bagi info ni secara detail dalam grup lah. Ni sekadar borak-borak je. Nanti saya akan bagi tahu dalam grup secara officially. Sebab kita tak officially bagi tahu dalam grup. Secara borak-borak macam ni je lah. Okey, baik semua. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Saya minta maaf sekiranya saya ada tersilap bahasa, terkasar bahasa dan apa-apa yang melibatkan negatif, kekurangan dari saya tu, saya minta maaf. Mana yang baik tu semua datang daripada Allah SWT sahaja. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi dalam forecasting, insya-Allah. Kalau sempat malam ni kita akan buat. So saya rasa saya okey tak semput. Okey cantik Okey, alamak. Terima kasih banyak. Sama-sama juga kepada semua orang. Terima kasih banyak. Kalau korang appreciate masa saya lagi appreciate masa korang. Saya lagi ajar apa yang korang nak. Itu yang sepatutnya lah, insya-Allah. So kita kena positif semua. Kita cipta satu komuniti yang positif sama-sama. Sama-sama juga. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat malam. Recorded saya akan kasih nanti. Baik semua. Selamat malam. Kita akan jumpa. Jaga kesihatan, jaga diri dan kalau dah profit, bagi tahu saya. Okey, baik.